Terus terang aku cakap bahawa filem The Batman ni bukan filem Batman untuk semua orang. Kau nak tahu kenapa? Jom. The Batman. So, jadi filem The Batman ni adalah sebuah filem arahan daripada Matt Reeves. Filem ini diterbitkan oleh Warner Brothers. Okey, ini adalah filem reboot untuk franchise Batman. Okey, untuk pengetahuan korang, filem ini tak ada kena-mengena langsung dengan watak Batman dalam DCEU. Okey, so jadi filem ini adalah filem stand-alone Batman. So, aku rasa aku memang lambat dah review filem Batman ni. Tak silap aku dah 2 minggu filem Batman ni tengah main dekat panggung sekarang. Okey, seperti semua sedia maklum bahawa minggu lepas pada hari Khamis aku berpeluang untuk tonton filem Batman ni. Jadi, macam mana pendapat aku tentang filem Batman ni? Terus terang aku cakap, aku suka dengan filem Batman ni. Okey, aku sebenarnya sedaya upaya cuba untuk elakkan spoiler. Yalah, 2 minggu kot. Aku rasa macam korang juga, aku sendiri follow dengan grup-grup perfilman, aku sendiri follow dengan grup-grup fanatics comic book, dan rata-rata ramai yang dah share spoiler, yang mana aku memang kalau aku tengok Facebook tu aku scroll up cepat sebab aku tak nak spoil bila aku tonton filem ni. Cuma aku full aware bahawa tak semua orang suka filem Batman ni. Okey, seperti semua sedia maklum bahawa filem Batman ni dia punya setup adalah yang mana ini adalah tahun kedua Bruce Wayne menjadi Batman. So, pada tahun kedua ni kita boleh lihat pada pengawalan filem ini terdapat naratif yang diceritakan oleh Bruce Wayne yang mana bandar Gotham pada ketika itu masih lagi keadaan yang sama. Malah dia punya jenayah dia semakin teruk lah, bukan semakin okey selepas kemunculan Batman. Okey, dalam masa yang sama juga terdapat satu pembunuhan bersiri. Okey, yang berlaku di kota Gotham, yang mana pembunuh bersiri tersebut dikenali sebagai The Riddler, yang kini bermaharajalela membunuh sejumlah ahli-ahli politik dan juga pegawai-pegawai kerajaan yang korup. Okey, aku malas nak cerita panjang, aku just straight to the point. First kali aku nak address elephant in the room dalam filem ini. Seperti semua sedia maklum bahawa yang mana kali ini watak Bruce Wayne aka Batman dilakukan oleh Robert Pattinson. Aku punya pendapat simple saja. Aku suka dengan lakonan Robert Pattinson dalam filem ini. Dia betul-betul exceed aku punya expectation. Apa yang aku boleh gambarkan dalam filem ini, Bruce Wayne yang dibawakan oleh Robert Pattinson ini adalah Bruce Wayne yang emo. Karakter yang emo yang penuh dengan dendam. Jadi dalam filem ini, Batman ni dikenali dengan nama Vengeance. Tak banyak sangat karakter-karakter lain refer watak ni sebagai Batman. And then aku suka dengan portrayal Colin Farrell yang memegang watak sebagai The Penguin. Aku cakap terus terang, masa trailer filem tu, aku tak sangka bahawa orang ini adalah Colin Farrell. Transformation, dia punya prosthetic makeup sangat-sangat menjadi dan berbeza dengan seperti mana kita kenal Colin Farrell ni. Dan dia punya suara, okey, dia punya pembawaan watak dia sangat-sangat berbeza. Kudos kepada Colin Farrell yang berjaya membawa watak The Penguin aka Oswald Cobblepot ni dengan cukup berjaya. Yang kedua, aku suka dengan lakonan Jeffrey Wright yang memegang watak sebagai Detektif Gordon. Kat sini kita boleh lihat dinamika di antara Gordon dengan Batman bagi aku cukup menjadi. Tak ada lah nampak bahawa Batman ni dia one-sided character yang mana yang lain sekadar backup. Tapi banyak babak-babak dalam filem ini kita boleh lihat Gordon berjaya mengimbangi Batman lah. And then Zoe Kravitz bagi aku tidak mengecewakan. Bagi aku dia berjaya melakukan watak Selina Kyle dengan cukup bagus. And then lakonan daripada Andy Serkis yang kali ini memegang watak sebagai Alfred. Okey, bagi aku Andy Serkis is a very good actor, is a top actor. Okey, lakonan dia kau bagi karakter apa, dia punya lakonan memang terbaik lah. Yang Alfred yang dalam filem ni dia adalah bekas agent MI6. Okey, so maksudnya dia ni level James Bond Okey, yang mana Alfred ni dia train sendiri Bruce Wayne. And then aku nak address tentang lakonan Paul Dano dalam memegang watak sebagai The Riddler dalam filem ini. Bagi aku lah, mungkin ada orang komplain tentang lakonan Paul Dano ataupun penulisan karakter The Riddler. Bagi aku suka dengan karakter, dengan pembawaan watak Paul Dano untuk karakter ni lah. Bagi aku cukup berkesan. Sebab last kali yang kita ada
untuk karakter ini adalah portrayal daripada Jim Carrey daripada filem Batman Forever. Tetapi berbeza dengan filem ini, aku rasa Paul Dano berjaya membawakan watak ni yang cukup baik, dan aku faham intention The Riddler, kenapa dia menjadi macam ni. First, aku nak sentuh dengan storyline tentang filem ini. Okey, macam aku cakap pada pengawalan tadi, filem Batman ni bukan semua orang akan enjoy filem ni. Okey, bila aku tengok dekat sosial media, aku memang dah agak lah, dia punya reaction dia mix. Tetapi lebih ramai orang yang enjoy menonton filem ni berbanding yang orang tak suka. Orang tak suka ni actually agak ramai juga. Tetapi pada pendapat aku suka dengan filem ni. Ini adalah filem pertama orang kata apa, Batman detektif. Dia punya tema dia adalah Batman ni dia detektif. Kepada korang yang harapkan bahawa korang tonton ni korang dapat action yang pack, yang macam filem Dark Knight, macam filem Dark Knight Rises, aku cakap terus terang korang takkan dapat dalam filem ni. Filem ni bagi aku 80% daripada keseluruhan filem ni adalah banyak dialog, banyak orang kata apa, merungkai misteri, banyak menyiasat, berbanding dengan action. 20% saja action piece. Tetapi daripada segi pacing filem ni, aku suka filem ni dia tak melerit tau. Mungkin ada setengah orang kata melirik, tapi bagi aku tak. Aku rasa filem ni on point. Daripada segi permasalahan yang diutarakan, lepas tu dia punya penyiasatan dia, penyelesaian dia, dia tak boring tau. Bagi aku dia macam seolah-olah lepas habis ni ada lagi, lepas habis ni ada lagi, lepas habis ni ada lagi. Jadi ini antara membuatkan bagi aku filem ni 3 jam tak rasa 3 jam. 3 jam aku tonton ni aku rasa lebih kurang macam 2 jam je filem ni. And then one thing aku suka tentang filem ni, walaupun filem ni merupakan filem reboot, tapi filem ni dia tak memerlukan scene pengenalan. Dia just start filem dia dah bagi tahu this is year 2 when I become a Batman. Maksudnya dia tak ada lagi yang kata apa scene Batman bapak dia kena tembak, lepas tu dia start training, tak ada lagi dia macam mana buat kostum ni, tak ada. Dia just straight start cerita, kita dah terus into dengan filem ni. Aku betul-betul happy lah. Dan filem ini, aku cakap terus terang, filem ini adalah filem heavy Batman. Banyak scene Batman daripada mula sampai habis. Ada beberapa scene saja yang melibatkan Bruce Wayne. Dan ada orang yang dah familiar dengan Batman era Christopher Nolan, yang mana filem era Christopher Nolan tu, filem Dark Knight Trilogy, dia tunjukkan dua sisi karakter Batman dan Bruce Wayne. Yang mana Bruce Wayne ni adalah playboy, Bruce Wayne ni dia lain lah, karakter dia tak macam Batman. Tetapi dalam filem ni dia, walaupun dia ketika dia menjadi Bruce Wayne, tetapi kita boleh nampak Bruce Wayne dia Batman juga. So, ini bagi aku memang banyak debate yang berlaku lah. Yang mana pro filem Christopher Nolan dia cakap, ini filem ni dia tak nampak different antara karakter Batman dan karakter Bruce Wayne. Tapi bagi aku, untuk filem ni punya perspektif, untuk filem ni punya world, bagi aku dia dah cukup okey lah. Sebab dia bagi tahu bahawa, dan filem ni dia sendiri tunjukkan bahawa Bruce Wayne ni dia bukan selalu buat kemunculan umum. Even bila dia buat kemunculan umum pun orang tu tanya, Bruce Wayne, dah lama lah kau tak keluar kan? Penduduk Gotham dan wartawan kat situ, dia sendiri cari-cari di manakah Bruce Wayne. Bila dia muncul, orang macam tertanya lah. Dalam masa yang sama juga, pendapat aku bahawa ini adalah filem Year 2 Batman. Jadi kita boleh nampak bahawa Bruce Wayne ni dia masih belajar macam mana nak jadi Batman, dan masih belajar macam mana orang kata apa nak bezakan diri dia dan Batman lah. By far bagi aku ini adalah sebuah filem Batman yang cukup grounded compare dengan filem Batman yang lain. Walaupun bandar Gotham dia portrayal lebih gotik dan hampir menyamai bandar Gotham yang ada pada Batman dan juga Batman Return, tetapi dia tak terlalu over lah, dan dia nampak realistik. Aku suka dengan sinematografi dalam filem ni. Filem ni bagi aku scenery dia gorgeous, cantik, terutamanya persekitaran bandar Gotham. Bagi aku lah, bandar Gotham dalam filem ini dia sendiri bandar Gotham tu dia adalah karakter dalam filem ni. Kenapa aku kata macam tu? Sebab yang pertama, bandar Gotham ni berjaya ditunjukkan dalam keadaan yang cukup dark,
cukup kotor, nampak sampah merata-rata. Lepas tu nampak street dia, nampak orang kata apa, thugs, penjahat yang orang kata apa, level-level rendah ni jahat macam mana. Okay, and then aku suka dengan dia punya keadaan dia yang terlalu bukan dark sangat lah, walaupun ada memes kata Batman makin lama makin gelap sampai gelap kan, tetapi tak, untuk filem ni dia serve the purpose, dia serve the plot. Yang paling penting sekali, aku suka dengan entrance Batman. Kalau korang semua ingat, filem Batman standard, kalau dia buat entrance kan, mesti daripada atas, pecah jatuh bawah, ataupun dia lompat, mesti daripada atas lah. Tetapi untuk filem ni tak macam tu. Dia punya dialog sendiri dia dah bagi tahu. Dia gunakan orang kata apa, dia gunakan signal dia, signal Batman ni untuk menakut-nakutkan penjahat kat situ. Itu semua kita dah sedia maklum. And then dengan nama Vengeance dia sendiri. Lepas tu dia punya kemunculan dia dekat kawasan sudut gelap. Dengan sudut gelap tu saja, masa dia establish pada pengawalan cerita tu, dia tunjuk penjahat bila dah keluar signal Batman tu, penjahat akan pandang kat mana-mana sudut gelap. Maksudnya Batman tu muncul ke tak muncul? Batman tu muncul ke tak muncul? Okey, dan Batman pula dia muncul, starting dia dengan bunyi tapak kasut dia, jalan perlahan-lahan dan dia muncul keluar daripada sudut gelap tu. Bagi aku scene tu powerful scene, memang terbaik lah. Dan satu kelainan yang ditunjukkan berbanding dengan filem Batman yang lain lah. Kudos kepada tuan director terbaik. Okey, seperti semua sedia maklum bahawa macam aku cakap tadi, 80% dalam filem ni lebih fokus kepada penceritaan, dialog, lakonan. Okey, manakala 20% saja melibatkan action piece yang aku sebutkan tu, contohnya macam scene kejar-mengejar, pergaduhan, action lah. Okay, so bagaimana action dalam filem ni? Terus terang aku cakap, action dia best. Bukan action yang macam bodoh-bodoh ni, tak. Aku nak sentuh, first kali aku suka dengan adegan kejar-mengejar yang melibatkan Batman. Dia naik dia punya Batmobile dia masa dikejar The Penguin tu. Itu scene tu memang very intense. Aku suka dengan bunyi deruman enjin daripada Batmobile tu. Okay, Batmobile kali ni dia adalah muscle car. Dia punya deruman enjin dia memang betul-betul badass. And then dia punya babak pergaduhan dia, aku boleh katakan compare dengan filem-filem Batman yang lain, Batman punya fighting scene aku still rate BVS nombor 1 lah. Dekat scene warehouse tu kan, itu bagi aku still scene yang terbaik lah. Untuk filem ni dia lebih baik, pergaduhan dia lebih baik daripada The Dark Knight Trilogy dan terutamanya Batman-Batman yang lain. Cuma dia just kalau BVS tu dekat sini dia bawah sikit dia, tak jauh. And then aku nak address dia punya score dalam filem ini. Okay, score ini ditulis oleh Michael Giacchino. Okay, Michael Giacchino ni kalau siapa yang dah biasa follow dia pernah tulis score untuk filem Star Wars Rogue One. Aku cakap terus terang, score dalam filem ni best. Aku suka. Aku suka dengan dia punya tone dong 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 dong. Serius aku cakap kau lah. Habis tengok filem ni kan, aku humming lagu tu, humming tune lagu tu kan, tak habis-habis sampai ke hari ni. Bagi aku memang lagu tu betul-betul haunting And then dia berjaya membawa tone yang scary, tone yang macam seolah-olah kita tengok filem seram. So good job lah kepada Michael Giacchino lah. Okay, banyak aku puji tentang filem ni. Ada tak yang aku tak suka? Actually, ada beberapa perkara yang aku tak suka dalam filem ni lah. So, yang first kali aku nak address adalah topeng dalam filem ni. Aku tak lah. First kali aku tak suka dengan design bahagian kepala dia yang aku rasa nampak macam jendol lah. Aku faham bahawa untuk filem ni mungkin karakter design tu, director tu mungkin dia nak topeng Batman ni nampak macam tengkorak. Okay, so maka dia design lah sikit lah dan nampak macam jahitan bagi orang kata apa, homage kepada Batman yang lama tu, Batman siri tu kan, Batman Adam West tu. Okay, dalam masa sama dia design mata dia nampak macam tengkorak lah. Aku tak suka dengan design tu. Aku tak tahu lah, bila aku tengok aku nampak macam aku annoy lah. Aku irritating nampak macam tak kena lah. Bagi aku sepatutnya design mask tu should be better lah. Bagi aku, barisan pelakon berjaya menutup kelemahan topeng ni dengan performance diorang yang cukup baik
Okay, and then aku nak address dengan satu lagi perkara yang aku tak berkenan dalam filem ni, iaitu filem ni dia ditch out elemen logik dalam filem ni lah. Sebab bagi aku lah, dia dah set up filem ini selogik yang mungkin. Contohnya daripada segi design baju dia, and then story wise untuk karakter The Riddler, and then semualah dia dah cuba set up selogik yang mungkin. Tetapi sayangnya elemen logik pada certain babak action dia ditch out macam tu saja. Aku nak mention dua. Yang pertama, macam dalam trailer kau boleh nampak sekumpulan penjahat guna machine gun tembak Batman. Macam tu. Yang kelakarnya dia tembak kat badan dia. Sedangkan topeng Batman ni dia punya bahagian mulut dia, dia punya terdedah kat bahagian mulut dia sampai hampir-hampir kat telinga kot. Tak ada seorang pun nak tembak dekat mulut dia. Seolah-olah kat sini boleh ada macam shield ke apa kan. Itu satu yang aku nampak tak logik lah. And then yang kedua, ada satu scene tu yang ketika Batman dia gliding dekat udara. Okay, gliding kat udara, dia terjatuh. Dia berlanggar macam bas tu, dia berlanggar dengan signboard dengan bas tu, dia tergolek lah. Itu dia punya jatuh tu sebenarnya boleh dia jatuh tersemam kat muka kot. Bagi aku sepatutnya boleh ada injury lah, luka lah, dekat bahagian dagu ke kan. Dagu tu boleh patah lah sepatutnya lah. Dan dia punya mungkin bahagian tangan ke apa sepatutnya patah. Tapi malangnya aku tengok Batman, dia setakat dia masa dia bangun tu dia sakit-sakit, lepas tu dia just jalan macam biasa je, tak ada apa-apa kan. Itu aku punya nitpicking lah dalam filem ni lah. Okay, untuk filem The Batman ini saya berikan A. So, kenapa aku bagi A untuk filem The Batman ni? Yang pertama, filem ini adalah berdurasi 3 jam. Bukan bermakna aku suka dengan filem yang panjang-panjang. Tapi, filem ni berjaya membuatkan aku rasa bila aku tonton dalam filem ni seperti seolah-olah filem 2 jam saja. Dan walaupun filem ni kurang banyak daripada segi action, berlawan-lawan, tetapi disebabkan penulisan dan garapan filem ni yang bagi aku agak baik dan cukup mantap, terutamanya director berjaya jaga pacing filem ni supaya tak terasa lama dan tak ke laut, menyebabkan aku enjoy filem ni walaupun filem ni berdurasi hampir 3 jam. Okey, dan aku terus terang aku cakap, aku rate filem ni agak tinggi, aku bagi A, dan aku letak orang kata apa, filem Batman ketiga yang terbaik yang pernah dihasilkan lah. Still bagi aku Dark Knight nombor 1 dan nombor 2 Batman Begins. Dan filem The Batman ni bagi aku letak nombor 3. Dan selepas tu baru Dark Knight Rises, Batman 1989 dan seterusnya lah. Apa pendapat korang tentang filem The Batman ni? Okey, tak apa, kau boleh tuliskan komen kat bawah. Setuju ataupun tak ada masalah. Ini namanya pendapat masing-masing. Okey, tak apa, kau tulis saja, nanti aku akan datang join kita bincang sama-sama. Okey, so jangan lupa follow ZTV Malaysia, tekan butang like, subscribe, dan yang paling penting sekali tekan loceng notification tu. Yeah, korang memang terbaik. Okey, kita jumpa lagi di video-video ulasan filem. Nantilah ada masa aku akan cuba buat ulasan, sebab sekarang masa memang betul-betul sibuk lah. Semuanya kita nak catch up. Terima kasih banyak-banyak kerana masih setia dengan ZTV. Alright, kita jumpa lagi di masa akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah! Dung 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 jatuh. Banyak wire siut.